وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam pengajian dalam bab solat, iaitu dalam bab sujud sahwi. Sebelum kita bincang lebih lanjut, sudah pasti definisi dari segi sujud adalah maknanya khudu', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perbuatan dalam solat yang lebih merendahkan diri kita kepada Allah melainkan ketika kita sujud. Sampai Nabi SAW menyatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, iaitu tempat paling hampir antara hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Kemudian bila sebut tentang sahwi, daripada sahwun, iaitu sahwun. Verb dia adalah sahwun adalah noun, isim dia. Dalam bahasa Arab, dia ada perkataan lupa ni, ada dua. Satu dipanggil sahwun, satu dipanggil nisyan. Manusia ni dipanggil insan. Insan adalah noun kepada lupa, nasya. Okey. Verb kepada lupa adalah nasya. Noun ataupun isimnya adalah nisyan. Daripada insan juga, insun, iaitu lupa. Sebab tu manusia ni dia banyak lupa. Sebab itu kita panggil sujud sahwi, sujud untuk menampung perkara yang kita lupa. Ada yang kedua dipanggil sahwun lupa, nisyan lupa. Cuma dalam bahasa Arab makna dia hampir sama, cuma sedikit berbeza, iaitu bila sebut tentang nisyan, dia lupa tu lupa terus. Itu makna nisyan. Lupa yang mana kalau dia lupa surah Yasin, kena hafal balik. Seolah-olah tak pernah jumpa, tak pernah baca surah Yasin, tak pernah hafal surah Yasin. Adapun sahwun, sujud sahwi, dia lupa juga, tapi dia tak lupa semua. Kalau kita sebut, dia akan ingat. Itu perbezaan je lah. Kemudian dari segi hukum, sujud sahwi ni, seperti mana yang kita tahu, hukum sujud sahwi secara umumnya adalah sunat, melainkan satu situasi yang hukumnya wajib. Sujud sahwi ni, ada orang kata tak buat doa kunut tahiyat awal, apa hukum dia? Hukumnya adalah sunat lah. Bukan sunat apa? Sunat sujud sahwi tu. Tahiyat awal tu pun sunat, doa kunut pun sunat. Cuma nak menampung perkara yang kita tinggal, perkara sunat yang kita tinggal, nak tampung kekurangan tu dengan sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya bukan wajib, sunat. Satu situasi yang wajib, iaitu ketika mana makmum dia mengikut imam sujud sahwi, maka hukumnya wajib di sujud sahwi. Masalah ini samalah kalau kita kiaskan dengan masalah sujud sejadah pada pagi Jumaat. Imam baca sujud sejadah, sampai innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam Allahu Akbar, rukuk, imam tak sujud sejadah. Jadi bagi makmum, rukuk lah, tak boleh sujud. Walaupun kita kata sunat tu sujud, hukum sujud adalah sunat, tetapi hukum mengikut imam adalah wajib. Jadi kita ikut imam, ketepikan yang sunat. Sama juga ketika mana kita sedang habis tahiyat, fil alamin innaka hamidum majid, imam sujud, maknanya sujud sahwi lah tu, sebelum beri salam, selepas habis tahiyat akhir, maka makmum ini hukumnya adalah wajib dalam satu situasi ini saja. Yang lain semuanya sunat, sujud sahwi ini. Bagi makmum hukumnya wajib. Cuma makmum ni dia tak tahu apa yang imam salah, apa yang imam salah yang menyebabkan imam terpaksa sujud sahwi. Tahu tak tahu itu bukan masalah, masalahnya adalah mengikut imam. Jadi imam sujud, kita sujud sahwi. Selagi mana imam tak bawa satu perkara yang baru lah. Kalau dia sembahyang zuhur 5 rakaat tu tak perlu ikut lah. Okey, tapi sujud sahwi ni kita tak tahu apa benda kesalahan imam yang menyebabkan dia sujud sahwi.
Nanti kita akan bincangkanlah ada beberapa sebab yang menyebabkan kita perlu sujud sahwi. Sekiranya kita tidak mengikut imam sujud sahwi, maka hukumnya adalah batal lah. Semayang kita batal, tidak sah semayang. Okey? Itu secara umum. Jadi kita nak bagi tahu mutaba'atul imam, mengikut imam hukumnya adalah wajib. Begitu juga orang yang masbuk. Orang yang masbuk semayang di belakang imam, dia dah sampai-sampai imam dah rakaat terakhir dah semayang. Contoh semayang maghrib, sampai imam rakaat ketiga dah. Tiba-tiba lepas tahiyat imam sujud, dia tak tahu apa kesalahan imam. Dia tak tahu ataupun tidak sama ada dia masbuk ataupun dia daripada awal semayang bersama imam dan tak nampak apa-apa kesalahan imam. Tiba-tiba imam buat sujud sahwi, maka hukumnya wajib untuk mengikut imam, kerana imam dia lebih tahu apa kesalahan dia yang menyebabkan dia perlu sujud sahwi. Kemudian tempat untuk kita sujud sahwi ini adalah selepas tahiyat akhir. Selepas tahiyat, bacaan tahiyat akhir, sebelum daripada memberi salam. Bila seseorang itu memberi salam, maka memberi salam dengan sengaja, maka dia tidak dibenarkan lagi untuk sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i secara umum dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi semua sebelum daripada salam. Cuma ada satu situasi yang dibenarkan sujud sahwi selepas daripada memberi salam. Tapi ada 3 syarat lah. Syarat yang pertama, dia beri salam bukan sengaja, terlupa. Dia dah biasa dah fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi. Dia dah biasa. Jadi bila dia dah habis fil alamin innaka hamidum majid, terus memberi salam tanpa sujud sahwi. Dia terlupa memberi salam. Bila dia terlupa, maka dia boleh untuk sujud sahwi selepas daripada memberi salam. Sebenarnya lepas daripada doa, lepas daripada bacaan fil alamin innaka hamidum majid, sebenarnya ada doa lagi. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab azkar lah, dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia sebut dalam tu ada beberapa doa. Antara doa yang diajar oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Daripada doa Sayyidina Ali, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Satu hadis yang lain doa minta 4 perlindungan. Allahumma inni zalamtu nafsi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Cuma 4 lah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, minta perlindungan daripada azab kubur. Wa min azabi jahannam, azab api neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan juga kematian kita minta berlindung. Yang terakhir 4, wa min fitnatil masiihid dajjal, minta perlindungan daripada dajjal. Kemudian syarat yang kedua untuk dibenarkan memberi salam selepas daripada sujud sahwi, selepas memberi salam, iaitu tidak panjang antara salam dan juga sujud. Secara uruf ni secara kebiasaan lah, kita kata kalau 2-3 minit mungkin tak lama. Dia beri salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia zikir astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tiba-tiba tak sujud sahwi, maka dia boleh sujud sahwi, sebab itu pendek lagi. Tapi kalau dia dah habis wirid dah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ayat kursi, dah baca doa habis lah, baru teringat, itu tak dikira pendek lah, itu lama. Jadi lama tak disunatkan sujud sahwi. Kemudian syarat yang ketiga, dia tidak dicelahi dengan perkara yang membatalkan solat. Contoh macam terkentut ke, kalau dah beri salam terkentut, tiba-tiba baru teringat tak sujud sahwi, maka tak boleh sujud sahwi lah, sebab dia dah kentut, batal. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah, bila mana seseorang dah beri salam kemudian teringat tak sujud sahwi, dia sujud sahwi. Bila sujud sahwi itu bangun saja sujud, tiba-tiba terkentut, maka bukan sujud sahwi itu batal, sembahyang dia yang batal. Sebab apa? Sebab dia package sekali. Jadi dia kena ulang balik sembahyang dia. Bukan sujud sahwi itu yang batal, sembahyang dia batal. Seolah-olah dia kembali kepada sembahyang yang asal. Begitulah juga sekiranya dia beri salam,
kemudian dada dia telah beralih daripada arah kiblat. Beralih daripada arah kiblat tak jadi masalah lagi. Cuma beralih daripada arah kiblat dalam tempoh masa yang panjang. Sebab Nabi, kita akan bacakan hadis nanti, Nabi SAW lepas semayang, Nabi dah bergerak dah. Makna dada Nabi dah beralih ke arah kiblat. Kemudian datang seorang sahabat tanya Nabi, adakah semayang telah dipendekkan ataupun kamu yang lupa? Jadi Nabi datang balik tempat dia jadi imam, Nabi sambung lagi 2 rakaat. Ini menunjukkan dah beralih dada daripada kiblat pun, tapi dengan syarat tempoh yang pendek. Dia boleh datang balik tempat dia untuk sujud sahwi. 3 syarat yang kita sebutkan tadi, iaitu memberi salam kerana terlupa, dipanggil salam tahallul. Yang kedua, jarak antara salam dan juga sujud sahwi itu dia teringat tu tidak panjang. Dan yang ketiganya, dia tidak melakukan perkara yang membatalkan solat. Ini secara umum lah tempat dalam mazhab Syafi'i kita. Cuma tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita lihat dalam konteks yang lebih luas, skop yang lebih luas, maka di sana ada beberapa mazhab yang lain yang mana sujudnya tidak sebelum salam. Cuma buat kata pengerusi surau kita, dia kata jangan baca mazhab-mazhab sangat, kita orang biasa ni, orang awam. Tapi tuan-tuan perlu tahu lah, saya nak bagi tahu tuan-tuan satu benda. Bila berlaku imam mazhab lain, makmum ni, makmum kita lah, makmum bermazhab Imam Syafi'i, bermazhab Syafi'i, imam mazhab lain, imam beri salam, kita beri salam, kemudian imam sujud sahwi, kita nak ikut ke tak? Kalau kita tak ikut, adakah batal ataupun tidak? Itu yang menjadi persoalan. Sebab itu kita bincangkan sedikit mengenai dengan mazhab, supaya paling kurang walaupun kita tak hafal pun tak apalah, kita tak tahu pun tak apa. Cuma bila orang sebut ada tak sujud sahwi selepas daripada salam, ada. Sujud sahwi sebelum salam ada. Jadi sama juga macam doa kunut. Doa kunut ni tuan-tuan mungkin tahu, mazhab Syafi'i ni sujud sahwinya adalah selepas i'tidal, sebelum sujud. Tetapi dalam mazhab Malik, dalam mazhab Maliki, doa kunutnya adalah sebelum rukuk. Sebelum daripada rukuk, bukan selepas rukuk. Bukan selepas rukuk, selepas i'tidal, bukan. Sebelum rukuk lagi dah baca doa kunut. Cuma perbezaan dia, mazhab Malik dia baca doa kunut pelan ya. Kita baca doa kunut kalau imam baca kuat. Kemudian kita lihat sikit dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi, secara mutlak ni apa juga situasi yang berlaku, sujud sahwinya adalah selepas salam, berdasarkan hadis yang kita akan bacakan nanti. Ada banyak hadis tau, semua ulama 4 mazhab semua ambil daripada hadis-hadis ni. Kemudian dalam mazhab Imam Malik, rahimahullahu taala, dalam mazhab Maliki dia ada 2 tau, dipanggil al-qaf bil qaf, ad-dal bid dal. Qaf dengan qaf, dal dengan dal. Qaf dengan qaf makna apa? Qaf tu makna naqsun, naqas, iaitu kekurangan. Bila berlaku kurang, maka sujud sahwinya adalah qabla, sebelum salam. Bila berlaku ziyadah, penambahan, maka sujud sahwi adalah selepas salam. Apa maksud kekurangan, penambahan? Kalau tuan-tuan sembahyang tak ingat, kurang ni maksud apa? Dia tak buat tahiyat awal, tak buat doa kunut, tu kurang lah tu. Bila kurang, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau tertambah, terlebih, sembahyang zuhur 5 rakaat, sembahyang maghrib 4 rakaat, tertambah sujud sahwi selepas salam. Itu mazhab yang lain lah. Mazhab Syafi'i paling mudah, mazhab Hanafi pun paling mudah. Mazhab Syafi'i apa juga situasi semua sebelum salam, melainkan satu situasi yang kita sebutkan tadi dengan 3 syarat yang ada. Kemudian dalam mazhab Hanafi pun cukup mudah, sujud sahwinya selepas daripada salam. Okey tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sujud ni bila sebut tentang sujud sahwi ataupun sujud dalam solat, semua 2 kali sujud. Sujud sekali ni sujud apa? Sujud tilawah je sekali. Sujud syukur pun sekali. Cuma sujud syukur dia tak ada dalam solat. Cuma istilah orang Melayu kita kadang-kadang tersalah. Dia kata sembahyang syukur.
Sembahyang sunat syukur. Sujud syukur tu adalah sembahyang sunat syukur tu saya lebih cenderung kepada sembahyang sunat mutlak. Mutlak lah. Mutlak ni makna apa? Sembahyang sunat yang kita tak niat pun tak apa. Macam tuan-tuan kita sembahyang sunat hajat lah. Ada orang dia tak terima sunat hajat ni. Tapi sunat hajat tu mana sunat mutlak? Apa maksud sunat mutlak? Sahaja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, maka itu dah dipanggil sunat hajat. Sahaja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu juga dipanggil sebagai sunat apa saya sebut tadi? Sunat hajat dan satu lagi. Sunat hajat satu lagi. Sunat syukur. Solat sunat syukur. Sebenarnya itu term je lah, nama orang Melayu kata solat sunat syukur. Sebenarnya solat sunat mutlak je. Dan yang pasti yang ada dalam syariat kita sujud syukur. Okey. Sujud syukur. Sujud syukur sekali cuma di luar pada solat. Sujud tilawah dua-dua boleh, dalam solat boleh, luar solat boleh. Pagi Jumaat selalu kita buat, pagi Jumaat selalu kita buat sujud sekali je. Itu dalam solat. Luar solat pun boleh buat. Luar solat bila kita baca Quran, jumpa ayat sujud, kita sujudlah. Itu sekali. Sujud sahwi 2 kali, sujud-sujud yang lain dalam solat pun 2 kali. Tak kira sembahyang fardu ke sembahyang sunat, sama saja. Kemudian bacaan di dalamnya, apa-apa zikir pun boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi pun boleh. Apa-apa zikir pun boleh. Ada sebahagian ulama kata bila dia tak buat tahiyat awal dengan sengaja, bila tak buat doa kunut dengan sengaja, maka hendaklah dia zikir dengan istighfar, astaghfirullahalazim, ketika sujud. Boleh. Ataupun baca subhanallazi la yanamu wa la yashu, boleh juga. Semua boleh. Yang penting dia zikir. Jangan baca ayat Quran je. Itu je. Kita dah bincang sebelum ni, tuan-tuan masih ingat, dalam 2 tahun yang lalu, dalam beberapa ratus hari yang lalu lah. Di sana kita sebutkan sujud dan juga rukuk, zikir adalah perkara yang dituntut dan disunatkan. Tetapi ketika mana rukuk dan sujud, tidak disunatkan membaca ayat Quran, hukumnya makruh. Cuma ayat Quran yang ada doa ketika sujud tu bolehlah. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dalam mana? Ketika sujud. Itu dibenarkan. Sebab apa dibenarkan? Kerana sujud dibenarkan untuk kita baca doa. Okey. Seterusnya, kita lihat apa dia? Beberapa hadis kita nak sebutkan. Nabi SAW, sebelum daripada saya bacakan beberapa hadis, Nabi SAW sujud sahwi ada 5 kali Nabi pernah sujud sahwi pada ketika Nabi hidup. Yang pertama adalah kerana Nabi ragu-ragu, syak pada bilangan rakaat, 3 ke 4, 2 ke 3. Okey. Perkara yang kedua, Nabi pernah sujud sahwi kerana Nabi tinggalkan tahiyat awal. Perkara yang ketiga, pernah sekali Nabi beri salam lepas 2 rakaat. Dan perkara yang keempat, Nabi pernah Nabi pernah buat sujud sahwi kerana ada sekali tu Nabi beri salam selepas 3 rakaat. Kemudian Nabi pernah sekali syakka fi rakaatin khamisah, Nabi naik rakaat yang kelima. Nabi ragu-ragu ni 4 ke 5. Nabi dah naik rakaat yang kelima. Okey. Cuma hikmah Nabi SAW lupa beberapa kali, ini adalah li ajli tasyri', untuk apa? Untuk pensyariatan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi Nabi ni lupa beberapa kali, supaya beberapa tempat ni sebagai satu pensyariatan. Macam kencing berdiri lah. Nabi kencing duduk, cuma ada beberapa ketika Nabi kencing berdiri. Nak menyatakan kencing berdiri tak haram. Cuma ada takwilan lah dalam hadis. Nabi kencing berdiri, ada kata Nabi sakit pinggang, ada kata Nabi nak menyatakan perkara tersebut tidak haram. Jadi pelbagai takwilan di kalangan ulama. Boleh. Okey, kita lihat hadis yang pertama. Apa dia? Nabi ragu-ragu tau, ini semayang 2 ke 3, 2 ke 3. Okey, kita lihat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia kata idza syakka ahadukum fi salatih, apabila salah seorang di kalangan kamu ragu-ragu dalam solat dia,
falyulqi syak wal yabni 'ala yaqin. Buang yang ragu-ragu, ambil yang yakin. Apa yang ragu-ragu, apa yang yakin? Tuan-tuan semayang maghrib 3 rakaat. Tiba-tiba dah sampai rakaat kedua atau rakaat ketiga, tuan-tuan dah was-was, atau sampai rakaat kedua. Tuan-tuan jadi was-was, ni rakaat kedua ke ketiga? Kedua ke ketiga? Maka ambil yang yakin. Yakin apa? Yakin yang paling sedikit. Ragu-ragu tu yang banyak. Sebab yang banyak tu rakaat ketiga. Dah buat ke belum? Yang yakin adalah yang sedikit, iaitu rakaat yang kedua. Sama juga semayang maghrib, tuan-tuan pada rakaat yang ketiga. Dan ragu-ragu, ini 2 ke 3? 2 ke 3? Jadi ambil yang 2. Sebab sedikit tu yakin. Yang banyak itu adalah kita ragu-ragu dah buat ke belum. Walaupun kita sangkaan kuat kita, itulah rakaat yang ketiga. Sebab dalam sembahyang kena yakin, dia tak boleh sangka-sangka, agak-agak. Okey. Kemudian kita lihat yang kedua. Okey. Apa dia? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza nudiya bil azan adbara syaitan lahu durat. Apabila diseru azan, makna bila dilaungkan azan, syaitan akan lari terkentut-kentut hatta la yasma'al azan, sehingga dia tak dengar suara azan. Fa idza qada al azan aqbala, bila dah habis azan, syaitan datang balik. Fa idza suwiba, apabila diiqamatkan, syaitan lari juga. Apabila habis iqamat, aqbala yakhtur bainal mar'i wa nafsihi, maka syaitan datang. Lepas habis iqamat, syaitan datang ganggu hati manusia untuk khusyuk. Jadi nampak tak, di sini kalau tuan-tuan lihat dalam hadis ni, ulama sendiri berbeza pendapat mengenai dengan imam dan juga Bilal ni, mana lebih afdal. Nak kerja jadi imam ke kerja jadi Bilal? Okey. Kalau ikutkan apa, elon imam lagi tinggi daripada elon Bilal. Tapi ulama menyatakan apa dia? Ulama menyatakan Bilal lebih afdal daripada imam. Sebab apa? Bilal bila azan, syaitan lari terkentut-kentut. Imam bila angkat takbir, syaitan datang. Kemudian imam bila baca sedap sikit je, syaitan lagi kacau. Kata suara dia sedap, bagus, bacaan dia hebat. Tapi kalau Bilal, dia tak ada apa-apa. Okey. Kemudian bila mana dah habis iqamat, syaitan datang. Dia kata apa? Uzkur kaza, ingatlah perkara ni, ingatlah perkara ni. Lamma lam yakun yazkur hatta yadhil ar-rajul la yadri kam salat, sampai dia tak tahu berapa bilangan rakaatnya dia telah semayang. Dia tak tahu. Maka pada ketiga itu Nabi kata, fa iza lam yadri ahadukum kam salla, kalau dia tak tahu berapa rakaat yang dia semayang, maka dia hendaklah sujud dengan 2 sujud, iaitu sujud sahwi. Wa huwa jalisun, lepas sujud bangun, duduk dan sujud sekali lagi. Mana sujud sahwi ni ada 2 sujud. Jadi nak bagi tahu apa di sini, syaitan dia akan cuba mengganggu kita sampai kita hilang dalam ingatan kita berapa rakaat. Sebab itu bila seseorang hilang kunci, nak letak kat mana kunci dia hilang, dia pun semayang syaitan bagi tahu kunci dia sekian. Itu bukan syaitan, bukan sebab dia semayang dia dapat kunci, bukan. Syaitan nak ganggu dia supaya hilang khusyuk dia dalam semayang. Jadi kalau tuan-tuan hilang barang, semayang cepat-cepat. Nanti insya-Allah akan jumpa. Okey. Kisah daripada Abu Hurairah. Kisah ini kisah yang masyhur lah. Kisah daripada Abu Hurairah ni adalah diambil dalil daripada ulama mazhab Hanafi, iaitu Nabi buat sujud sahwi selepas daripada beri salam. Kita lihat sallallahu Rasulullah ihda salatai. Nabi semayang salah satu daripada 2 semayang siang. Sama ada semayang zuhur atau semayang asar. Perawi riwayat hadis ni Abu Hurairah, dia tak apa ingat semayang zuhur ke semayang asar, antara itulah. Fasallama fi raka'atain, lepas habis 2 rakaat Nabi beri salam. Thumma ata jaza'an fi qiblatil masjid, Nabi pergi dekat pokok apa, tamar. Nabi duduk di hujung masjid, Nabi bersandar. Ini kita nak bagi tahu Nabi dada telah beralih daripada arah kiblat. Nabi sembahyang 2 rakaat, kemudian Nabi bangun. Jadi pada ketika itu Zul Yadain, sahabat Nabi Zul Yadain ni, dia sebab apa dia panggil Zul Yadain? Tangan dia panjang. Tangan panjang ni dalam bahasa Melayu kata apa? Curi. Dalam bahasa Arab bila sebut tangan panjang, maknanya dia kuat menderma.
Sebab tu Nabi kata Zainab binti Jahash, isteri Nabi, dia adalah tangannya panjang. Nabi beritahu dalam hadis Sahih Muslim, tangannya panjang, Zainab bin Jahash. Apa maksud tangan panjang? Makna kerja dia usaha sendiri, kemudian dia hasil daripada usaha dia dapat duit, dia sedekahkan. Itu tangan panjang. Perbezaan bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Jadi Zulyadain ni tangan dia panjang. Dia bagi tahu apa? Dia berkata, ya Rasulullah, aqsarta as-salah am nasita? Kamu pendekkan solat ke ataupun kamu lupa? Maka Nabi pun lihat kanan, lihat kiri. Maka Nabi kata, ahaqqan ma yaqulu Zulyadain? Betul tak apa yang Zulyadain kata ni? Sahabat Zulyadain kata ni, betul ke tidak? Mereka kata, sadaqa, benar wahai Rasulullah apa yang dikatakan oleh Zulyadain. Lam tusalli illa rak'atain. Nabi tak semayang melainkan 2 rakaat saja Nabi semayang. Nabi semayang Zuhur ataupun Asar, 2 rakaat je. Kemudian bila semua sahabat kata betul, maka Nabi pergi tempat imam, Nabi tambah lagi 2 rakaat, Allahu Akbar. Kemudian sampai akhir Nabi sujud, Nabi bangun daripada sujud, Nabi sujud sekali lagi, kemudian Nabi duduk tahiyat akhir, Nabi beri salam. Summa kabbara wa sujud, summa kabbara wa rafa'a. Jadi di sini Nabi sembahyang 2 rakaat, lepas tu Nabi beri salam. Kemudian baru Nabi takbir untuk sujud. Dalam hadis Abu Hurairah ini menyatakan Nabi sembahyang Zuhur ataupun Asar 2 rakaat je. Kemudian sahabat Nabi tegur. Dan sahabat Nabi tegur dengan percakapan. Makna mereka bercakap. Jadi bercakap dibenarkan walaupun dalam solat. Walaupun dalam solat, sebab Nabi sembahyang 2 rakaat Zuhur. Lepas 2 rakaat, Zulyadain kata, wahai Rasulullah, kamu pendekkan solat ke ataupun kamu lupa? Pendekkan tu makna wahyu dah turun, Zuhur jadi 2 ke? Bukan 4 lagi. Jadi Nabi tanya sahabat-sahabat lain, mereka kata benar apa yang dikatakan oleh Zulyadain, Nabi sembahyang hanya 2 rakaat. Terus Nabi sembahyang daripada awal. Nabi terus sambung rakaat yang ketiga, Allahu Akbar. Kemudian dah habis rakaat ketiga, keempat, Nabi beri salam, kemudian Nabi sujud sahwi. Okey, Nabi sujud sahwi. Jadi berdasarkan dalil ini juga, apa yang kita dapat, dia telah melakukan 2 perkara yang kena sujud sahwi. Perkara yang pertama, apa dia? Iaitu dia telah memberi salam dengan sengaja. Memberi salam untuk memberi salam apa kita panggil salam tahallul. Apa maksud salam tahallul? Iaitu keluar dari solat. Tuan-tuan, siapa yang tertinggal salam tahallul, bukan tertinggal, siapa yang melakukan salam tahallul, maka dia kena sujud sahwi. Bukan tempat dia. Tuan-tuan, pada rakaat yang kedua, tahiyat awal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambung lagi, kama sallaita ala Ibrahim, sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru rakaat yang kedua dah beri salam dah. Semayang apa? Semayang Zuhur. Jadi pada ketika tu bangun, tambah rakaat ketiga, tambah rakaat keempat, sujud sahwi. Sebab apa? Tuan-tuan telah memberi salam dengan sengaja. Nanti kita akan baca sebab di antara sujud sahwi. Sebab yang pertamanya, tuan-tuan buat sengaja batal, buat tak sengaja tak batal, maka disunatkan sujud sahwi. Nampak Apa sebab sujud sahwi? Perbuatan yang sengajanya batal, yang tak sengajanya tidak batal, maka disunatkan sujud sahwi. Tuan-tuan beri salam sengaja batal? Batal semayang. Tuan-tuan dengan semayang Assalamualaikum warahmatullahi, batal. Sebab dalam semayang tak boleh beri salam, melainkan ketika mana salam nak keluar semayang je. Jadi tuan-tuan beri salam batal. Jadi memberi salam dengan sengaja batal. Siapa yang memberi salam secara tak sengaja, macam tadilah, duduk tahiyat awal, terlajak sampai ke tahiyat akhir, kemudian beri salam. Bila dah beri salam, maknanya tuan-tuan dah keluar habis semayang, tapi memang niat tuan-tuan nak semayang Zuhur 4 rakaat, cuma tersemayang 2, terberi salam, maka maknanya tak sengaja. Bila tak sengaja, semayang tak batal, tapi disunatkan sujud sahwi. Banyak lagi lah banyak lagi perkara-perkara yang seumpama seperti ini. Seperti ya, Ustaz cakap tadi tu, kalau kita solat rakaat kedua, kita baca tahiyat akhir sampai habis tapi tak beri salam, macam mana tu?
Kalau baca tahiyat awal tapi baca tahiyat akhir, tapi tak tidak sempat beri salam lah. Kemudian dia teringat dia bangun terus lah. Tak sambung terus. Dia tak disunatkan sujud sahwi. Sebab kalau baca tahiyat sampai habis pun dia tidak membatalkan semayang. Cuma ulama sebut tahiyat ni dia tidak boleh panjang sangat. Sebab ada pendapat dalam mazhab Syafi'i kita, bila tahiyat panjang boleh membatalkan solat. Sebab itu ketika kita tahiyat awal adalah untuk takhfif, ringan. Sebab itu tahiyat awal tak disunatkan selawat kepada keluarga Nabi. Kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ je. Sebab apa tak perlu selawat, tak perlu sebut wa ala ali sayyidina Muhammad? Sebab tahiyat awal dibina di atas takhfif, untuk ringan. Ringan mana sampai situ saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau tambah, ada ulama kata batal, tapi pendapat tersebut tidak kuatlah. Jadi bila kita baca sampai fil alamin innaka hamidum majid, sembahyang tidak batal. Yang batalnya beri salam. Contoh tuan-tuan, ada makanan celah gigi. Tuan-tuan makan sahur, tiba-tiba sembahyang subuh, gosok gigi tak apa nak bersih. Tengah sembahyang terkeluar tak gigi. Sikit lah, telan tak gigi. Telan batal. Walaupun sikit. Kemudian baru tuan-tuan teringat, semalam ustaz mengajar kata batal. Dia tak tahu. Dia dah telan dan baru tahu. Jadi itu tidak membatalkan sembahyang dia lah. Sebab dia tak tahu. Ataupun satu lagi, dia telan dalam keadaan dia tak sengaja. Dia ingatkan dia luar pada solat. Selalu luar pada solat, celah-celah tahi gigi, celah gigi ni selalu dia akan telannya. Tapi ketika sembahyang dia telan juga. Ini dalam sembahyang ni sepatutnya boleh telan, tertelan. Jadi tertelan tidak membatalkan solat sebab tertelan. Tapi kalau dia telan dengan sengaja, batal. Jadi bila dia tertelan makanan yang sedikit, tak sengaja, disunatkan sujud sahwi. Sebab apa tu? Kembali kepada kaedah asal kita, iaitu sengajanya batal, tak sengaja tak batal. Dia buat secara tak sengaja, maka tak batal, maka disunatkan sujud sahwi. Itu ada. Kemudian hadis ni yang kita bincang ke Abu Hurairah adalah hadis yang dipegang oleh mazhab Hanafi kerana sujud sahwi selepas salam. Kemudian perkara yang kedua saya nak bagi tahu, yang perkara pertama Nabi beri salam. Perkara yang kedua Nabi bercakap dalam semayang. Kalau bercakap sikit secara tak sengaja, maka tak membatalkan solat. Bercakap sikit sengaja, maka batal solat. Jadi Nabi bercakap, kalau ikut kena sujud sahwi. Kena sujud sahwi sekali lagi. Tapi tak, sujud sahwi hanya sekali je. Tuan-tuan, tak kira lah tinggal doa kunut, tinggal tahiyat awal ke apa, macam-macam tinggal. Jadi sujud sahwi hanya sekali je. Sekali tu makna 2 kali sujud lah. Tak perlu buat sampai 4, 6 kali sujud. Okey. Kemudian hadis daripada Ibrahim An-Nakhai, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi SAW semayang. Ibrahim An-Nakhai dia kata apa? Zada au naqas, sama ada Nabi tambah ataupun Nabi kurang. Apabila Nabi beri salam, dia ditanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ahadasa fi solah syai', adakah berlaku dalam solat kamu sesuatu? Nabi kata, sebab apa? Maka mereka kata, sallaita kaza wa kaza, kamu semayang seperti ini. Maka Nabi pun terus Nabi sujud sahwi, Nabi sujud sahwi, kemudian Nabi beri salam. Jadi dalam hadis ni, di akhir hadis ni Nabi kata apa? Nabi kata, law hadasa fi solah syai'un, apabila berlaku sesuatu dalam solat, amba'tukum bih, aku akan beritahu kepada kamu. Maknanya aku sedar. Tapi kalau bila aku tak sedar, benda pelik berlaku, maka kamu bagi tahu aku. Lakin innama ana bashar,
ansa kama tansawna. Aku ni manusia, Nabi kata aku pun lupa seperti mana kamu lupa. Fa idza nasitu, apabila aku lupa, fazakiruni, maka ingatkanlah aku. Wa idza syakka ahadukum, bila mana salah seorang di kalangan kamu berlaku ragu-ragu dalam solat dia, falyataharras shawab, maka carilah yang betul. Falyutimma alaih, maka binalah di atas sembahyang yang betul, yang sempurna. Kemudian dia sujud sahwi. Kemungkinan dalam hadis ini Ibrahim An-Nakhai dia tak pasti hadis daripada Ibnu Mas'ud ini sama ada Nabi berlaku penambahan ataupun berlaku kekurangan. Yang pentingnya sama ada tambah, Nabi terlebih ataupun Nabi terkurang, maka sebab itulah Nabi buat sujud sahwi. Okey. Itu antara sebabnya lah sujud sahwi. Kemudian kita lihat perkara yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang mana terlupa tetapi tak boleh sujud sahwi tau. Sebab apa? Imam sebagai garantor kita. Yang kita biasa dengar imam ni garantor surah Fatihah ya, itu masbuk dengan muafiq. Tapi dalam bab sujud sahwi, dalam bab sujud sahwi, maka imam akan tanggung juga kita punya sujud sahwi. Sepatut kita kena buat sujud sahwi, tak perlu buat. Sebab apa? Sebab kita ikut imam. Imam akan jadi garantor. Maknanya dia akan jadi apa? Penjamin kepada kita. Dia akan sujud. Bukan dia akan sujud. Dia tak akan sujud lah. Cuma kita katakan imam akan tanggung segala kesalahan makmum. Okey. Kemudian nanti kita akan bincangkan lepas ni, insya-Allah. Ada beberapa lagi masalah yang saya akan sebutkan mengenai dengan imam yang makmum yang berkaitan dengan imam yang menjadi penjamin. Okey, kita lihat ada satu hadis daripada Muawiyah bin Hakam radhiyallahu taala anhu. Muawiyah bin Hakam dia tashmid al-atis, dia mentashmidkan orang yang bersin. Tashmid ni makna apa? Tashmid ni budaya Melayu kita jarang, tapi dia perkara yang sunat lah, iaitu bila seseorang itu bersin kita sebut yarhamukallah. Yarhamukallah. Selalu kalau kita duduk di negara Arab, bila kita bersin alhamdulillah, dia akan sebut yarhamukallah. Bila kita tak sebut alhamdulillah, maka dia kata qul alhamdulillah, katakan alhamdulillah. Sebab Nabi tak bagi tahu kita sebut yarhamukallah, malaikat orang tu kena puji Allah Taala dulu. Alhamdulillah baru kita sebut yarhamukallah. Yarhamukallah tu makna semoga Allah Taala merahmati kamu. Yarhamukallah. Itu menjadi hak seorang muslim. Sebab itu bila kita bersin, tak boleh kita ucap alhamdulillah pelan-pelan. Ucap alhamdulillah, saya dah ucap dah dalam hati. Tentu kita tak boleh ucap dalam hati. Kena ucap kuat-kuat bagi orang sekeliling dengar, tapi jangan kuat-kuat sangat. Maknanya bagi orang seorang dua dengar keliling kita cukuplah. Supaya dia dapat doa untuk kita, iaitu yarhamukallah. Okey, Muawiyah bin Hakam dia ucap yarhamukallah dalam solat. Dalam solat kita tak boleh ucap yarhamukallah. Batal sembahyang. Dia duduk belakang Nabi pula sembahyang. Kemudian Nabi kata apa? Lepas habis sembahyang, Nabi kata inna salatana hadhihi la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Sembahyang kita ni tak sesuai perkataan-perkataan luar. Walaupun tu doa juga tu. Walam ya'murhu bis-sujud. Nabi tak suruh dia sujud sahwi pun. Padahal dia dah bercakap tu, kira tu. Dah bercakap. Wa in sahal imam, sekiranya imam lupa, lazimal ma'mum hukma sahwihi, maka makmum melazimi hukum lupanya imam. Jadi makna kalau imam lupa, makmum pun dianggap lupa juga. Apa maksud dia? Maksud dia, tuan-tuan, kalau imam tak buat doa qunut sembahyang subuh, kita ni makmum dianggap macam imam. Apa macam imam? Kena buat sujud sahwi. Imam tak buat, makmum buat. Dia beza antara imam makmum. Imam terlupa, di makmum pun dikategorikan sama. Tapi kalau makmum lupa, imam tak sama dengan makmum. Makmum sama dengan imam, imam tak sama dengan makmum. Dia pening tak? Pening? Okey, sekejap. Nanti bila kita bagi contoh dia akan nampaklah. Okey. Apabila
apabila kita panggil saha khalfal imam tahmilul imam sahwahu, apabila imam terlupa, apabila imam terlupa, maka makmum hukumnya seperti mana hukum imam. Hukum dia seperti hukum imam. Iaitu dia pun lupa juga lah. Kalau imam tak buat tahiyat awal, seolah-olah makmum pun tak buat tahiyat awal, disunatkan sujud sahwi juga. Okey. Cuma dia ada perbezaan yang halus lah. Perbezaan yang halus. Doa kunut, imam tak buat, makmum boleh buat. Boleh buat doa kunut. Tapi bila tahiyat awal, imam tak buat, makmum tak boleh kalau dia buat. Dia beza. Sebab apa beza dia? Dia ketika bacaan doa kunut, imam terbaca doa kunut, makmum boleh baca, dengan syarat makmum sempat sujud bersama dengan imam. Jangan imam dah bangun sujud, makmum tak habis-habis pergi baca doa kunut. Doa kunut ni selalu ustaz-ustaz kita ajar dulu, dia kata apa, untuk pergi haji umrah, dia kata doa kunut pendek, Allahumma ghafirli ya ghafur, pendek. Itu doa kunut. Doa kunut ada dua gabungan, doa dan zikir. Jadi kita baca doa kunut tu pun doa kunut juga. Doa kunut ada doa kunut panjang dan pendek. Bukan kunut dan kunut tu, bukan. Dia ada panjang dan juga pendek. Okey. Cuma bila tahiyat awal, imam tak buat, makmum nak buat, maka itu tak sah. Sebab dia perbezaan yang ketara. Perbezaan yang ketara. Kalau tuan-tuan imam tak baca doa kunut, makmum baca doa kunut, orang lain tak tahu pun. Kita baca doa kunut tak perlu angkat tangan pun tak apa. Orang lain tidak tahu yang makmum baca doa kunut, imam tak baca doa kunut. Tapi bila mana imam tak tahiyat awal, makmum tahiyat awal, itu pelik. Sebab nampak imam bangun, makmum duduk. Pelik. Jadi sebab itu bila imam, makmum nak buat tahiyat awal, niat mufaraqah daripada imam. Mufaraqah makna keluar daripada mengikut imam. Okey. Cuma bila mana makmum yang lupa di belakang imam, maka imam akan tanggung dan dia tak perlu sujud sahwi, tanpa khilaf di kalangan ulama berdasarkan hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sebab apa? Muawiyah sepatutnya dia bercakap tu, dia doakan ya rahmukallah untuk orang bersin. Apa yang perlu bila bercakap dalam solat, dalam kalimah yang sedikit, maka dia perlu sujud sahwi. Tapi Nabi tak suruh dia sujud sahwi. Sebab apa? Sebab dia menjadi makmum kepada Nabi. Nabi akan tanggung sebab Nabi imam. Nampak sembahyang dia tidak batal. Dia tidak batal sebab dia tidak tahu. Kalau dia tahu dan sengaja, maka batal lah. Sebab dia tak tahu. Lepas tu baru Nabi bagi tahu kat dia. Baru sekarang dia sudah tahu. Okey. Kemudian kalau orang yang masbuk, dia terlupa selepas imam beri salam. Dia terlupa, ada benda yang dia terlupa selepas imam beri salam, maka imam tidak lagi tanggung. Contohnya dia orang masbuk, kemudian dia ada berbaki 2 rakaat. Imam dah beri salam, dia ada 2 rakaat lagi. Dia bangun 2 rakaat dan dia ada buat kesilapan yang menyebabkan kena sujud sahwi, maka dia kena sujud sahwi sebab dia tak ada hubungan dengan imam lagi dah. Dia dah habis. Sebab imam dah beri salam. Okey? Sebab salah dia sendiri. Ya, sebab imam bukan jadi garantor dia lah, sebab imam dah beri salam dah, dia sudah habis. Dia orang masbuk. Okey. Sekarang ni makmum bila mana dia menyangka imam beri salam tau, maka dia pun beri salam. Rupa-rupanya imam tak beri salam lagi. Orang luar yang beri salam. Orang luar beri salam, dia ingatkan imam beri salam, dia beri salam. Imam tak beri salam lagi. Jadi pada ketika itu, apa yang dia perlu buat? Dia perlu beri salam bersama imam dan tak perlu sujud. Sebab apa tak perlu sujud? Sebab imam tanggung dia. Imam akan jadi garantor bagi dia. Sebab sepatutnya perbuatan yang sengaja batal, yang tak sengaja tak batal. Sepatutnya kalau dia buat perbuatan yang tak sengaja, maka sembahyang tak batal, tetapi disunatkan untuk sujud sahwi. Tapi ketika mengikut imam, dia tak perlu, sebab imam jadi garantor dia. Okey. Kemudian seterusnya, kalau dia yakin pada tasyahud dia meninggalkan rukuk pada tahiyat, ketika tahiyat, dia kata aku tak buat rukuk tadi, ataupun aku tak buat Fatihah tadi,
Tapi dia sembahyang secara berjemaah. Dia sembahyang jemaah. Mungkinlah pada ketika mana imam rukuk dia habiskan Fatihah, kemudian imam sujud, dia tersujud sekali dengan imam. Dia tak rukuk. Ketika mana tahiyat baru dia teringat. Ataupun dia teringat dia tak baca Fatihah. Dia teringat tu mana dia yakin dia memang tak baca. Dia memang yakin dia tidak rukuk. Dia bukan was-was lagi, dia memang yakin. Apa yang perlu buat? Adakah dia perlu sujud sahwi? Jangan sujud sahwi tu. Dia kena tambah satu rakaat. Tambah satu rakaat. Jangan kita kata saya tak baca Fatihah tadi dengan imam. Dia bukan masbuk. Sekarang bukan macam masbuk. Dia memang orang yang awal bersama imam, dipanggil muwafiq. Jadi dia sembahyang semua sekali dengan imam. Cuma dia terlupa baca Fatihah, ada rakaat yang kedua atau ketiga dia lupa baca Fatihah, jadi tak boleh sujud sahwi je. Dia perlu tambah satu rakaat. Wajib. Adakah dia perlu sujud sahwi? Tak perlu sujud sahwi. Sebab apa? Keterlupaan dia, ataupun keterlupaan pada Fatihah ataupun pada perbuatan rukuk tadi berlaku ketika mengikut imam. Bila berlaku pada ketika mengikut imam, imam akan jadi penjamin. Tak perlu untuk dia sujud sahwi. Cuma dia kena tambah satu rakaat lah. Sebab benda tu benda wajib. Benda wajib kena tambah satu rakaat. Solat tidak. Dia perkara yang kita katakan terlupa, dia memang takkan batal. Perkara yang terlupa takkan batal. Melainkan dua saja perkara yang lupa akan batal. Dia bercakap terlampau banyak dalam sembahyang. Dia lupa. Dia cakap terlampau banyak, maka batal sembahyang. Walaupun lupa. Dan perkara yang kedua, dia makan terlampau banyak dalam sembahyang. Itu batal walaupun dia terlupa. Sebab benda ni benda yang mana akan merosakkan solat lah. Macam mana sembahyang boleh cakap banyak? Macam mana sembahyang boleh makan banyak? Satu perkara yang pelik. Yang lain kalau tersalah tak akan batal sembahyang. Semua ada jalan keluar lah. Semua ada jalan keluar dia. Kemudian kita lihat, kalaulah imam memberi salam, imam beri salam, orang yang masbuk beri salam juga, dia terlupa, kemudian baru teringat. Contohnya kita sembahyang maghrib tadi, imam rakaat kedua kita datang, imam beri salam, kita beri salam sekali imam, tadi atau tiba-tiba makmum sebelah tegur ada baki satu rakaat lagi tu. Apa yang perlu dia buat? Terus tambah satu rakaat. Dia tak perlu start daripada awal, terus tambah satu rakaat. Apa dia? Lebih banyak, dia banyak buat perbuatan yang bukan solat. Macam dalam solat, ada apa saya mesti di. Dia perbuatan yang banyak dalam solat, perbuatan yang banyak solat mazhab Syafi'i itu membatalkan solat lah. Nanti kita akan belajar perkara yang membatalkan solat, pergerakan yang banyak. Tidak ada dalil daripada hadis ataupun Quran yang menyatakan perkara yang bergerak banyak membatalkan solat. Melainkan kita jadikan uruf sebagai satu sandaran. Uruf ni makna kita panggil satu kebiasaan. Uruf, kebiasaan bergerak banyak tu macam mana? Mana ulama Syafi'i kata bergerak banyak adalah 3 kali pergerakan. Siapa yang tetapkan 3 kali pergerakan? Iaitu Imam Syafi'i kata 3 kali pergerakan dianggap sebagai banyak. Macam mana dia ambil angka 3 ni? Ada Quran ataupun hadis? Tidak ada Quran ataupun hadis. Dia sandarkan sebagai uruf. Uruf ini, tuan-tuan kalau belajar dalam usul fiqh, dia ada dipanggil sebagai, kita yang selalu kita dengar, dalil pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Dan ada dalil yang berikut dipanggil uruf. Uruf ni adalah kebiasaan yang mana atas kajian Imam Syafi'i dilihat yang banyak itu adalah 3 kali pergerakan adalah dikira banyak, maka batal sembahyang. Jadi sebahagian ulama dia tak menganggap uruf sebagai satu sumber dalil. Jadi sebab tu dia kata bergerak banyak tak apa. Bergerak banyak tak berkait dengan 3 kali pergerakan. Yang kaitkan dengan 3 kali pergerakan adalah ulama daripada mazhab Syafi'i sahaja. 3 kali pergerakan. 3 kali pergerakan pun kita perlu tahu. Ulama Syafi'i kata macam mana 3 kali pergerakan yang besar. Mana tangan, kaki, bergerak mata tak dianggap batal, bergerak telinga tak dianggap batal, mulut tak dianggap batal sebab dia benda kecil. Jari jemari tak dianggap batal. Okey. Kita lihat perbincangan tadi belum habis lagi tu. Imam beri salam, kita beri salam.
Tiba-tiba imam bagi tahu kita, orang sebelah kata, ada baki 1 rakaat lagi tu. Jadi kita pun tambahlah 1 rakaat. Cuma kena sujud sahwi ataupun tidak? Kena sujud sahwi ataupun tak? Imam beri salam, kita beri salam. Tiba-tiba makmum sebelah tegur, ada baki 1 rakaat lagi. Kita tambah terus 1 rakaat. Tak perlu sembahyang pada awal, tambah 1 rakaat terus. Allahu akbar. Cuma akhir sembahyang kita perlu sujud ke ataupun tidak? Sujudlah. Sebab apa perlu sujud? Tuan-tuan kena faham yang pertama sekali, dia ada kaitan dengan imam ataupun tak. Dia dah habis dah. Imam dah beri salam dah. Dia pun beri salam. Nampak tak? Jadi maksudnya dia tak ada kaitan dengan imam. Imam tidak jadi garantor lagi pada dia. Okey. Kemudian kalau orang masbuk menyangka imam beri salam. Dia dengar satu suara dan sangka imam dah beri salam. Dia pun bangun buat rakaat pertama, rakaat yang dia tertinggal, dia buat rukuk, sujud semua. Tengok imam tak beri salam, dia dah habis dah. Adakah rakaat tadi dikira sah ataupun tidak? Contohnya ini berlaku bila masjid besar lah. Masjid besar ramai. Kemudian semuanya adalah kita panggil apa, muwafiq. Semua sembahyang awal. Dia seorang aja masbuk. Jadi dia ingat ke imam beri salam? Rupanya imam tak beri salam lagi. Dia dah bangun, dah rukuk, sujud, dah habis dah. Jadi ulama kata perbuatan yang tidak diambil kira, maka dia perlu untuk buat sekali lagi, duduk tahiyat akhir balik, dia dengar pas imam beri salam, duduk tahiyat akhir balik, kemudian bangun balik, rukuk, sujud, buat sekali lagi. Dan pada ketika itu dia tidak perlu sujud sahwi. Sebab apa tak perlu? Sebab perkara yang dia buat, rukuk, sujud, semua tu, bagi orang masbuk ni, ketika itu imam masih lagi dalam solat. Imam tak beri salam lagi, masih lagi imam boleh menjadi penjamin kepada dia lah. Okey Maksudnya dia tak batal macam mendahului daripada imam tu tak dikira batal lah macam tu. Maksudnya tak sengaja. Dia bukan mendahului imam. Dia tersilap. Dia ingat ke imam beri salam? Rupanya bukan imam beri salam. Dia pun dah rakaat yang masbuk tadi dia dah tambah dah, rukuk, sujud semua dia dah buat. Tengok imam baru beri salam. Jadi dia kena duduk balik, duduk tahiyat akhir balik dan dia bangun. Cuma saya nak highlight, nak tekankan kat sini, iaitu tak perlu sujud sahwi. Sebab apa? Perkara tersilap tadi berlaku ketika mana mengikut imam. Jadi mudah saja untuk kita tahu ikut imam ataupun tidak. Dia masih sebelum imam beri salam berlaku kesilapan. Selagi mana berlaku kesilapan dalam solat, ketika dia mengikut imam akan tanggung semua. Bila mana berlaku kesilapan selepas imam beri salam, imam tak ada tanggung lah. Dia kena buat, disunatkan sujud sahwi. Itu antara beberapa perkara lah. Ada apa soalan lagi ya? Apa dia? Bercakap dalam solat batal sembahyang. Maksud Nabi bercakap tadi macam ni. Contohnya imam sembahyang Zuhur 3 rakaat. Makmum Bilal dekat belakang pun was-was juga. Dia pun lepas sebab dia was-was, dia pun ikut imam lah. Dia ikut imam. Jadi bila dia ikut imam, lepas imam beri salam, makmum tadi beri salam. Kemudian dia pergi tanya makmum, makmum pergi tanya imam tadi, imam tadi sembahyang 3 ke 4? Aku rasa macam 4. Jadi dia pergi tanya orang sebelah, saya rasa 3. Tanya orang ni 3, tanya 3. Jadi semua bangun, tambah lagi 1 rakaat. Dikira bercakap tu, tapi bercakap yang tak membatalkan solat. Itu bagi siapa tu? Bagi orang yang dekat belakang, dia pun perasaan dia macam imam juga. Dia tak berapa nak yakin yang telah 4 rakaat. Dia pun was-was. Bila was-was ikut imam. Tapi kalau kita dah yakin imam ni salah ni, 3 rakaat, kita tegur memang subhanallah. Imam tak nak bangun juga. Kita niat mufaraqah, keluar tak nak ikut imam, kita bangun sendiri tambah 4 rakaat. Jadi tak perlu kita bercakap dengan imam. Jadi saya nak bagi tahu bercakap perihal solat
adalah perkara yang dibenarkan. Tapi dalam kalimah yang sikit lah, berkaitan dengan solat saja. Ada pun kalau cakap benda lain, batal lah semayang. Tanya sudah makan pagi ke belum ke, macam mana tadi datang naik apa, itu batal lah semayang yang berkaitan dengan solat. Tentang larangan membaca Al-Quran ketika bersujud. Mereka tertaruh di dalam solat ataupun di luar solat. Kalau sujud mesti dalam solat. Kalau ada amalan dia contohnya surah Hajat lah, lepas bagi salam 2 rakaat, dia bangun lagi, dia angkat takbir, dia terus sujud, kemudian adalah dia punya Zikir-zikir dah. dia termasuklah baca surah. Tak, dia sebenarnya sujud hanya dibenarkan dalam semayang. Sujud yang di luar semayang adalah sujud syukur. Sujud kepada makhluk memang diharamkan lah. Bahkan sujud saja-saja tanpa sebab pun haram. Sujud tanpa sebab saja-saja sujud haram juga. Sujud mesti dalam solat, ataupun sujud syukur, ataupun sujud tilawah. Jadi sujud ini semayang hajat sebenarnya tidak ada khusus doa untuk sujud yang terakhir. Mana-mana sujud kita boleh baca doa. Doa ni tuan-tuan perlu tahu. Doa ni doa dalam bahasa Arab lah. Cuma dalam bahasa Arab ni petikan ayat Quran kita boleh baca. Tuan-tuan contoh sembahyang Isyak. Tengok imam sujud lama ni, tuan-tuan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Batal ke? Tidak. Makruh ke? Tidak. Itu ayat Quran. Ayat Quran baca ketika sujud ataupun rukuk makruh. Sebab Nabi larang baca ayat Quran. Tapi ayat Quran yang mengandungi doa tidak makruh. Bahkan satu perkara yang dituntut. Sebab Nabi suruh perbanyakkan doa ketika rukuk dan juga sujud. Jadi amalan-amalan orang Melayu kita yang selalunya kita buat adalah sujud terakhir kita panjangkan. Sebenarnya tidak dispesifikkan pun sujud terakhir. Sujud pertama pun boleh, sujud rakaat pertama pun boleh, sujud rakaat kedua pun boleh, sujud pertama boleh, sujud kedua boleh. Yang penting sujud. Sebab tu Nabi kata aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tak ada Nabi kata khusus sujud pertama tu kena lebihkan doa. Tak ada. Jadi semayang hajat, sujud, mana-mana sujud kita bacalah doa dalam bahasa Arab. Kalau tak, doa dalam hati dalam bahasa Melayu. Amalan tu dia sujud selepas dia bagi salam. Tak, lepas semayang memang tak ada sujud lah. Lepas semayang tak ada sujud. Sujud sebelum, dalam semayang. Lepas semayang tak ada sujud lah sepatutnya. Kita nak cakap luar berbahasa Arab pun tak boleh juga. Jadi amalan tu dia lepas dia bagi salam, dia takbir, dia sujud. Mana kalau sujud selepas habis semayang dia boleh apa? Cakap dalam bahasa Melayu lah. Dia bukan, kalau kita nak cakap bahasa Melayu, doa lah. Doa lepas semayang. Doa boleh bahasa Melayu. Bukan sujud. Sujud dalam bahasa Arab, baca doa. Kalau kita tak tahu bahasa Arab, kita nak doa bahasa Melayu, doa lepas semayang. Sebab Nabi kata antara doa yang tidak akan ditolak adalah doa selepas semayang fardu. Kemudian doa ketika orang nak buka puasa. Kemudian doa orang yang bermusafir. Kemudian doa di antara azan dan juga iqamat. Itu doa-doa yang makbul. Dia doa dalam bahasa Melayu. Jadi amalan tu saya kecil-kecil dulu ada benda-benda tu. Khususkan tentang membaca Quran ketika bersujud. Baca Quran ketika sujud boleh, dengan syarat ada kandungan doa. Tuan-tuan mungkin biasa dengar satu benda, iaitu untuk orang yang haid, untuk orang yang haid dibenarkan membaca apa? Membaca doa petikan ayat Quran. Doa petikan ayat Quran. Tapi kita kena faham, dia baca petikan doa daripada ayat Quran, dia kena niat zikir, bukan niat baca Quran. Tapi jangan pula kita buka Quran kita kata ini adalah doa. Untuk orang haid kita kata ini kita bacalah, tapi niat apa? Doa. Padahal itu bukan doa. Jadi kena bertepatan pada tempat dia lah. Orang yang haid dibenarkan membaca Quran dengan niat doa ataupun zikir.
Dia kena pasti tempat ayat Quran tu zikir, ataupun tempat ayat Quran tu doa. Dia jangan dia sama ratakan semua. Sama juga ketika mana kita sujud, dibenarkan untuk kita baca Quran, tetapi ada kandungan doa. Ada kandungan doa. Paling mudah dalam Quran kalau ada Rabbana tu doa lah. Rabbana tu makna wahai Tuhan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana Rabbana zalamna anfusana. Rabbana wahayyi lana min amrina rasyada. Tu semua doa lah. Sujud sajadah. Sujud sajadah. Sebab apa? Itu zikir. Zikir. Sajadah wajhi itu zikir. Sebab dalam perlu kita tahu dalam rukuk dan juga sujud yang dibenarkan zikir, tasbih dan doa. Ayat Quran tidak dibenarkan baca melainkan ada kandungan doa. Ketika qiyam berzikir pun boleh, ayat Quran pun boleh ketika qiyam. Sebab itu ketika mana kita sembahyang Zuhur, qiyam, kita dah baca Fatihah, kita dah baca surah, tak tahu lagi kita nak baca surah apa dah. Jadi apa kita perlu buat? Zikirlah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Tapi baca Quran lebih afdal lah. Kalau kita dah baca habis wadduha, imam tak rukuk lagi, sambung alam nasyrah. Imam tak rukuk lagi, sambung wattin. Imam tak rukuk lagi, sampai baca Iqra. Kalau imam tak rukuk lagi, tak tahu lah. Okey. Apa dia sebut? Apa dia? Tak ada sini. Apa dia? Kalau habis solat terbatal nak lakukan sujud sahwi, kena ambil wuduk dan terus bersujud sahwi kan? Tak, kalau kita batal wuduk, kita kena bukan ambil sujud sahwi ya, semayang sekali lagi. Kalau kita batal wuduk, semayang sekali lagi ya. Contoh kita terlupa sujud sahwi, kita dah beri salam dah. Dah beri salam. Sujud sahwi kemudian tiba-tiba kentut. Bila terkentut, maka bukan sujud sahwi itu yang batal, sembahyang semua batal. Kena ambil wuduk, sembahyang sekali lagi. Kerana dia sebahagian solat. Apa dia? Sebab itu kalau rasa nak kentut, kalau dah habis salam, habis cakap tu lah. Okey nanti kita akan bincangkan lagi beberapa sebab lah antara sujud sahwi, dan kita belum bincang lagi ada beberapa perkara. Di antaranya yang saya sebutkan tadi, imam mazhab lain. Kita mazhab Imam Syafi'i sujud semua sebelum daripada salam. Tiba-tiba apa yang berlaku, imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam sujud, kita nak sujud ke tidak? Kalau kita tak sujud, adakah batal sembahyang ataupun tidak? Ini berlakulah bila mana saya duduk di mana? Geni Haid lah, Geni Haid. Situ banyaklah orang-orang luar kan, Arab semua. Jadi imam mazhab lain. Jadi dia terlupa, dia buat sujud sahwi lepas sembahyang. Jadi sebahagian makmum buat, sebahagian makmum tidak buat. Dia tanya saya jawapan, saya bagi jawapan ikut nilah mazhab kita. Dia pergi tanya imam tu bagi jawapan ikut mazhab dia. Dia pergi tanya ustaz lain, dia bagi jawapan lain lagi. Saya dah jadi pening. Dia tanya ni orang ni lain, dia tanya imam tadi, imam dia jawab lain. Dia pergi tanya ustaz dia, tak tahu ustaz dia siapa, dia bagi jawapan lagi pelik. Last sekali imam tu bagi tahu saya, nak bagi jawapan, sebelum kamu bagi jawapan, bincang dulu supaya kita tidak kelirukan dia. Kalau dia pergi tanya orang luar, takut lagi jawapan dia pelik. Jadi itu nanti kita akan bincang lah, sebab perbahasan dia agak panjang lah. Dia kena lihat beri salam dengan sengaja ataupun tidak. Dia ada banyak aspek lah kita perlu lihat. Dia di antara masalah yang rumitnya adalah masalah sujud sahwi lah. Cuma hari ni kesimpulan yang saya dapat simpulkan, setiap perkara yang sengajanya batal, terlupanya maka tidak batal, disunatkan sujud sahwi kalau kita buat. Buat dalam keadaan terlupa. Kalau buat sengaja batal lah sembahyang. Buat apa nak sujud sahwi lagi, sudah batal sembahyang. Okey, ada apa-apa ni? Sambung nanti lah. Sambung nanti lah insya-Allah. Apa dia?
untuk orang perempuan, dia nak baca, dia nak mengajar Iqra. Iqra tu ada petikan belajar Quran tau. Kalau Iqra satu tu taklah. Iqra satu sebut A, I, U. Itu bukan ayat Quran. Itu tak apa jelah ayat Quran je. Tapi kalau baca Iqra 4, 5, 6, itu adalah petikan belajar Quran. Adakah boleh ataupun tidak perempuan yang uzur mengajar? Dia bukan kata mengajar, belajar pun boleh. Contohnya perempuan, dia memberi ceramah, dia mengajar tafsir. Dia mengajar tafsir, tapi dia pada ketika itu period, head. Maka dia boleh baca ayat Quran. Ataupun dia sedang bagi ceramah benda lain, dia ceramah benda lain. Tiba-tiba dia nak sebutkan kisah Nabi Musa. Dia sebut, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Dia baca ayat Quran semua. Kemudian dia bagi terjemahan pada ayat Quran. Boleh? Sebab apa? Dia niat untuk menceritakan, untuk cerita kisah ayat Quran tu. Bukan dia niat untuk baca, bukan dia niat untuk baca ayat Quran, untuk untuk mengkisahkan ayat tu lah. Jadi kalau belajar, mengajar itu boleh lah. Mengajar boleh. Okey, cukup sekadar tu. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.